So Datuk Seri Najib keluar 2028. Saya rasa insting saya akan ada langkah untuk mencepatkan Datuk Seri Najib untuk keluar daripada penjara agar dia dapat membantu untuk kempen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Yusra Podcast bersama saya Muhammad Atiqullah bin Muhammad dan saya Fitri sebagai co-host. Okey, hari ini bersamaan dengan 8 Februari 2024 bersamaan dengan 27 Rejab, dan untuk Muslim selamat memperingati peristiwa Isra' dan Mi'raj. And then untuk siapa-siapa yang baru first time dengar Yusra Podcast jadi rajin-rajinkan tangan anda untuk like dan komen apa-apa penambahbaikan yang boleh kita buat. And then kalau di YouTube boleh subscribe lah supaya kami dapat moral punya support untuk kita teruskan konten-konten yang bermanfaat, insyaAllah. So hari ni sebelum kita bicarakan tentang topik-topik yang boleh dikatakan hangat dan viral pada minggu lepas. Jadi sebelum tu seperti biasa saya berikan pada partner saya untuk kata-kata haluan dan briefing kenaan dengan apakah topik yang akan kita borak pada pagi ni. Okay, Fitri. Alright, thanks much, man. Pagi ni kita akan bincang there's one hot news dari segi level pentadbiran negara, and then daripada segi like the news from Marhan ataupun rakyat punya news. So one of the big, if not the biggest news was hukuman Najib dikurangkan kepada 6 tahun. Dan even now kita dapat tahu yang dia punya lawyer nak full pardon for Najib, which is kita akan kupas, and then ada backlash a lot, especially daripada netizen, daripada rakyat Malaysia, macam mengkritik pentadbiran Anwar. And then kita akan bincangkan what effect, kesan yang keputusan ni dilakukan kepada pentadbiran Anwar. And then the next one that we have, budaya menormalisasikan apa-apa sahaja demi viral. Tanya ini is a little bit general, tapi nanti kita akan bincang isu satu podcast ni. Dia bawa bapa yang sebagai guest, sebagai tetamu podcast, which is ada orang kata is morally wrong sebabkan ni kau tak boleh bagi dia lebih banyak perhatian. But of course the podcast team member cakap okay, ni sebenarnya kita orang tak post apa-apa video, ini kita orang tanya, I mean they have their own justification, and then what is the implication kesan-kesan terhadap sebab ramai Malaysians yang do podcast as of now, apa kesan-kesan dia, and kenapa kita selalu bagi orang-orang macam ni perhatian. Is it a good of course they can say that bad marketing is also marketing, but ada ke any line of boundaries that we as a whole, as a general, can say, hey, this is the line that we cannot cross, whoever it is. And then mungkin kita akan masuk a little bit pasal kejayaan anak tempatan kita, Khairul Amin, reach sales 1 million dalam 3 minit, dalam around 3 minutes. That's the marketing that we want. That's the marketing that we want to know, that we ramai rakyat Malaysia tengok dia sebab dia look up to him sebab dia start from zero. Right, so coming to our first topic, which is Najib dapat pengampunan. Baru-baru ni kita tengok dapat berita dalam 3-4 hari lepas, Najib, Datuk Seri Najib Razak, bekas Perdana Menteri kita, dalam penjara, right? Tapi bukan penjara untuk commoners, it's the different penjara for the politicians, but in technicality dia dalam penjara. And dia dapat pengampunan, full pardon, which is
I think it's requested by our PM himself, yang mengurangkan dia punya sentence to 6 years. So by right, dia akan dibebaskan tahun 2028 as of now, Ya. 2028, right? Sebab dia pun dah jalani serving for 2 years. So kes yang ni jangan salah faham, walaupun sebab saya tengok ramai orang cakap, oh Najib cakap apa sakau berbilion-bilion, dia dapat 6 tahun je or something like that. No, ni kes untuk dana 42 juta yang dari SRC International masuk dalam dia punya account peribadi. This has nothing to do with the 1MDB first. 1MDB tu cerita lain, dan saya pun tak keep track sangat dalam progress. Mungkin the next time kita akan borak pasal ni, and then we'll keep track from that. We'll study more what happens, apa dia punya perkembangan. But as of now, this is the case yang pasal 42 juta tu. And then we bagi saya tak nak sangat cakap pasal Najib because dia dah lepas, tapi the thing is dia of course dia akan buat dia punya full effort untuk lepaskan dia penjara sebab he have his people, right? So what is the reflection? Macam mana benda ni reflects pentadbiran Anwar? It reflects bad. That's the thing that I could think of, sebab sebelum ni kita ada kes yang almost sama, which was Zahid Hamidi dapat DNAA daripada 47 tuduhan. Right, ingat yang tahun lepas punya cerita kan, lesap macam tu je. And then Anwar was under heavy criticism back at the time. And then muncullah spekulasi macam sebenarnya yang mau buat ni, contoh yang kes Najib ni, sebenarnya Anwar buat benda ni sebab dia nak raih sokongan UMNO for the next election. Sebab as of now, bukan, actually in technicality bukan Anwar yang pegang, parti Anwar bukan pegang majority, so dia ada gabungan ni, so dia kena place UMNO. So okay, aku dah lepaskan Najib, you do me a favor, bergabung or whatever, we keep this for the next grand election. Ada orang cakap macam tu, but was there numbers of it? Was there metric to ukur benda macam tu? No. So it still remains an assumption as of now. But dengan this reflects back sebab sebelum ni pun dalam setahun ke 2 tahun lepas kita ada kes yang mana ada seorang commoners, rakyat Malaysia biasa, curi RM20 dan kena hukuman 10 tahun. And it reflects bad, no matter which angle you want to look at it, it reflects bad to the Anwar punya authority ataupun pentadbiran Anwar sendiri, sebab you know that it's an open secret that the politician helps each other actually. And kita tengok rumah dia dulu hentam PAS, lepas tu sekarang dia pun dengan PAS, he goes back and forth, ni masuk sini, ni kawan sini, sebenarnya dia benci ni, sebenarnya dia kawan sini. But again and again, dalam podcast ni saya cakap again and again, Malaysians never scared to change you. If you mess up, if you don't make sense untuk matematik rakyat, which is actually easy, kalau dia pergi grocery tengok barang naik, dia akan tukar government. Kalau dia tengok ni tak justice in terms of in the face value, orang biasa kena 10 tahun, nanti kena dapat pampunan, kurang diskaun 210 juta kena bayar, kurang jadi 50 juta, this is bad. Dan dia orang akan tukar. So the rationality behind that decision, I just couldn't understand it unless it was actually a big plan untuk something yang lagi grand, you know, because kalau kita rakyat pun, Malaysia dia paling kuat pun dia buat bersih. Dia takkan jadi macam Presiden Morsi yang kena guling dekat Mesir like berapa tahun lepas. Kita tak buat macam tu. We Malaysians, as hard as we are on social media, as hard as we are in bashing someone and trolling someone, we don't really like go straight and pecah masuk dekat pejabat Perdana Menteri or do something like that. So probably it's like a grand scheme where this is all an assumption, right? This is like a grand scheme untuk lihat 2-3 tahun untuk for the next grand election to make sure I'm going to be safe. Or tak tahu, they don't have, they don't really
give a clear statement on that. Walaupun dia cakap sebenarnya actually semua orang boleh buat pengampunan, but we all know tak semua orang boleh. Of course lah, semua orang boleh start business, tapi tak semua orang boleh berjaya. You need to have to the right connection, right connections to my database, da. This is something that will stain Anwar punya pentadbiran. In one way or another it will stain, because people will look back masa nak vote, dia akan tengok, oh kau give pada ni, give pada itu. Walaupun Anwar sendiri actually masa dia orang bawa balik kan, masa uh, Tun M jadi Perdana Menteri kali kedua, dia minta royal pardon for Anwar, but actually it doesn't really make, it is the same technically, but masa tu pun Anwar at the last year and will be released with or without full pardon a few months akan datang. So yeah, that's all from me. I don't know where it goes. We just will tinggalkan kesan yang tak baik lah kat pentadbiran Anwar. Yeah. Did you have something to say? So that's all. Yeah. Okay. Terima kasih Fitri. Make sense. Most of the point make sense. Cumanya saya nak bawa sikit perspektif berbeza, and then kita nak tengok sikit. First kita tengok intro dulu, introduction ataupun kita tengok background dia. Apakah yang sedang berlaku, and then baru kita cuba untuk faham this issue dari berbagai aspek, and then kita buat kesimpulan lah. Kita tengok. Okay, baru-baru ni kita dengar minggu lepas satu perkara yang sangat mengejutkan, iaitu sewaktu kita sedang digembar-gemburkan tentang pertukaran yang di Pertuan Agong daripada Sultan Abdullah kepada Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan kerajaan daripada negeri Johor. Jadi ketika transition tersebut, ketika itulah berlakunya majlis keputusan yang keluar daripada Majlis Pengampunan wilayah mengatakan bahawa Datuk Seri Najib Razak Najib Tun Razak mendapat pengampunan, bukan pengampunan pun, tapi dia adalah pengurangan hukuman penjara. Jadi apakah pengurangan tersebut? Pengurangan tersebut adalah seperti yang Fitri kata tadi. Yang pertama sekali dia dapat pengampunan daripada hukuman penjara 12 tahun sepatutnya, dikurangkan separuh jadi 6 tahun. Kemudian dendanya denda 210 juta kepada 50 juta. Alright. So ini adalah background. Kita dapat berbagai reaksi dan sebagainya, reaksi daripada Tony Pua yang mengkritik pengampunan tersebut, and then berbagai netizen, berbagai pandangan dan berbagai pandangan pakar juga. Jadi kita di sini kita nak ulas berdasarkan Fikrah Podcast ataupun Yusra Podcast ni, bagaimana kita memahami isu dan bagaimana kita mengupas isu tersebut. Alright, isu dia adalah pengurangan hukuman yang diterima oleh Datuk Seri Najib. Kemudian di akhbar-akhbar dan terpampang di akhbar mengatakan bahawa peguamnya Datuk Seri Syafiee akan memohon full royal pardon, maknanya pengampunan penuh lah untuk Datuk Seri Najib Tun Razak lah. Apa yang kami faham, pengampunan penuh ni adalah terhadap semua kes-kes yang disabitkan. Jadi dia dapat full royal pardon lah. Mana kes-kes yang ada jadi dapat pengampunan penuh, seperti yang berlaku kepada pemimpin politik yang dikenali kita lah, PMX, dia dapat full royal pardon. Alright. So itu adalah background dia. Jadi kita nak tengok sikit sebelum kita nak masuk pada apa dia punya isi dia. Jadi kita tengok sebenarnya royal pardon ni kuasa siapa, tuan-tuan? Royal pardon ni adalah kuasa yang di Pertuan Agong yang memiliki kuasa pengampunan mengikut perlembagaan. Maknanya yang bolehkan yang di Pertuan Agong lah. Jadi di akhir-akhir pentadbiran, seperti hari itu kita tahu juga ahli politik peguam negara yang bagi DNAA pada Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ketika transition kan,
Itu yang dipersoalkan oleh Khairi Jamaluddin. Siapa yang bagi DNAA ni? Yang tarik kes. Peguam negara yang tarik kes kan. Sebab peguam negara dia tender apa resignation. Jadi ketika itu kosong. Kemudian dapat 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 apa sebelum peguam negara yang baru dilantik. Jadi dalam that transition tu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi dapat DNAA. Jadi kita neutral dekat sini, cuma kita tengok kepada situasi tersebut, ialah wajar dipersoalkan dan sepatutnya dijawab dengan baiklah. Kalau isu tersebut boleh di explain ataupun diberikan penerangan dengan baik. Jadi saya rasa on the background takkan ada apa-apa masalah, insyaAllah. Okey. Mengikut perkara 42/2 tertakluk pada fasa 10 dan tanpa menjejaskan mana-mana peruntukan undang-undang persekutuan berhubung peremetan hukuman kerana kelakuan baik atau khidmat khas apa-apa kuasa yang diberikan oleh undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri bagi meremit, mengantung dan meringankan hukuman bagi apa-apa kesalahan boleh dijalankan oleh Yang di-Pertuan Agong jika hukuman itu dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera atau Mahkamah Sivil dalam wilayah persekutuan dan kuasa itu boleh dijalankan oleh Raja atau Yang di-Pertuan Negeri tempat kesalahan itu dilakukan. Okey, itu 42/2 fasa 10. Yang ini 42/3 pula menyatakan jika suatu kesalahan dilakukan secara keseluruhan atau sebahagian di luar persekutuan atau di lebih daripada satu negeri atau keadaan yang boleh menimbulkan keraguan di mana kesalahan itu dilakukan, maka ia hendaklah dikira telah dilakukan di negeri tempat kesalahan itu dibicarakan. Alright. Mengikut 42/2 fasa 10, Yang di-Pertuan Agong dia ada kuasa untuk meringankan hukuman, meringankan, menggantung ataupun mengampunkan apa-apa hukuman yang dilakukan di wilayah persekutuan, dan raja-raja lain ada ada kuasa untuk mengampunkan di negeri mereka sendiri. Tapi jika kalau 42/3 mengatakan bahawa kalau dilakukan, tak tahu dekat mana dilakukan, jadi akan tempat kesalahan dilakukan adalah tempat dia dibicarakan. Contoh, dia lakukan kesalahan, tak tahu, ada banyak sangat kesalahan dilakukan, tapi dia dibicarakan di wilayah persekutuan. Jadi kuasa itu tertakluk pada Yang di-Pertuan Agong lah untuk ni, sebab dia dibicarakan kat situ. Dia dianggap melakukan kesalahan kat situ. Okay, jadi kuasa Yang di-Pertuan Agong ni sangat besar dan ia juga dilakukan di akhir era pentadbiran Al-Sultan Abdullah, Sultan Pahang, kemudian transition pada Sultan Ibrahim. Jadi saya tengok dia punya pattern dia macam tu, di akhir pentadbiran akan ada something yang big akan dilakukan lah, move. Alright. Jadi kita dah tengok berdasarkan undang-undang Agong boleh, yang di-Pertuan Agong boleh bagi pengampunan, pengampunan penuh, meringankan hukuman. Jadi kita tengok juga siapa yang pernah dapat pengampunan ni. Okey, yang di-Pertuan Agong pernah bagi kepada ada 4 orang politik, ahli politik yang pernah dapat pengampunan agung lah. Okey. Yang pertama sekali, bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Harun Idris. Okey, dijatuhkan hukuman penjara 6 tahun kerana kegiatan rasuah dan penipuan. Alright. Tahun 1977. Kemudian dapat pengampunan agung, Sultan Haji Ahmad Shah mengadakan persidangan lembaga pengampunan laporan dari penjara dan jasa-jasa Harun dipertimbangkan, dan akhirnya Harun dibebaskan lembaga pengampunan pada 1 Ogos 1981. Okey. Bekas Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Harun Idris, dia dapat pengampunan pada tahun 1981. Dia masuk 1977, 81 dia keluar. Berapa tahun? Alright. 4 tahun. Okey, itu yang pertama. 4 tahun lah. 4 tahun Okey, yang kedua, bekas Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Datuk Mokhtar Hashim. Okey, dia mendapat pengampunan diraja biarpun berdepan kes jenayah pembunuhan. Ada dapat berdepan kes. Maknanya kes tak settle lagi, berdepan kes dapat pengampunan. Jadi settle. Diubah, didapati bersalah atau turut membunuh speaker Dewan. Dia
selepas didapati bersalah tuduhan membunuh Speaker Dewan Undangan Negeri Sembilan Muhammad Taha Talib pada 14 April 1982. Bagaimanapun, hukuman tersebut diubah kepada penjara seumur hidup sekitar 1984 dan dibebas pada 1991. Alright. 82 dia dituduh membunuh Speaker Undangan Dewan Negeri Sembilan. Kemudian hukuman tersebut dia kena hukuman penjara seumur hidup. Kemudian 1991 pengampunan diraja dan dibebaskan. Alright, yang kedua. Itu yang kedua. Royal pardon untuk politician lah. Yang ketiga adalah Perdana Menteri. Ini adalah facts. Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alright. Anwar juga punya sejarah tersendiri dalam pengampunan kehidupan di balik tirai besi. Alright. Didapati bersalah meliwat pembantu keluarganya Azizan Abu Bakar di Tivoli Villa di sini pada 1998. Okay, dan kena penjara 9 tahun lah. Kemudian bagaimanapun dia ada lagi pada 2015 dipenjara 5 tahun lagi selepas 5 hakim persekutuan mengekalkan keputusan bersalah dan satu lagi kes terhadap video. 2018 mendapat pengampunan penuh daripada Sultan Muhammad V, sejurus perubahan kerajaan pasca pilihan raya umum ke-14. Ahli Parlimen tamu itu dalam satu jawapan di rakyat berkata pengampunan penuh itu diberikan kerana Sultan Muhammad V menganggap kes berkaitan ada pelanggaran prinsip keadilan. Dengan pengampunan ini, Suruhanjaya Pilihan Raya membenarkan beliau bertanding di dalam pilihan raya kecil Port Dickson. Jadi, itu yang ketiga. Yang keempat, bosku. Alright, bosku dia dapat dan macam yang kita cerita tadi lah. Maknanya ada 4 orang ahli politik dan PMX kita hari ni pun dia dapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Jadi ialah isu yang besar ke? Dia adalah isu yang besar pada awalnya. Tapi pada akhirnya orang akan macam biasa je. Seperti kita tahu, politician sangat bermain dengan timing. Timing dia nak buat perkara-perkara besar, so dia buat dalam awal pentadbiran. Baru tahun kedua, dia maybe sebenarnya kalau dia bebaskan Datuk Seri Najib pun it's not the big issue. Orang akan bising sekejap and then tiba-tiba Datuk Seri Najib akan buat tour macam biasa. So bebas untuk mengatakan pandangan dan sebagainya. Jadi dia akan membina semula base sokongan beliau. Jadi saya rasa, tapi saya tak pasti kenapa pada awal ni diberikan apa kita panggil pengurangan dulu. Kita tengok step by step. Alright, so kita tahu juga Datuk Seri Najib ni adalah seorang yang sangat kuat. Akar umbi sangat menyokong beliau di UMNO. UMNO. Jadi kalau kita tengok sebelum dia dipenjarakan pada sebelum PRU yang lepas, sewaktu beliau ada dalam apa? Dalam kempen politik, UMNO telah memenangi dengan kerusi yang sangat besar, memenangi 2 negeri, iaitu negeri Melaka dan juga negeri Johor, Sapu, Besir. Jadi banyak kemenangan tersebut. Ketika sebab tu ada urus-urus yang sepatutnya timing melakukan PRU adalah selepas PRN Johor sebab momentum tengah menaik. Tapi Datuk Seri Ismail Sabri ada pandangannya yang tersendiri. Jadi itu tidak berlaku. Kemudian Datuk Seri Najib telah dipenjarakan, kemudian momentum telah turun, kemudian barulah berlakunya pilihan raya dan menyebabkan UMNO kalah lah. So saya percaya bahawa kalau kita tengok 2028, PRU hari tu 2022, 22 ya. 2022, 2026, 2022, 2027 lah. Ya, 2027 baru akan ada pilihan raya lagi sekali lah. Right. So Datuk Seri Najib keluar 2028. Saya rasa insting saya akan ada langkah untuk mencepatkan Datuk Seri Najib untuk keluar daripada penjara agar dia dapat membantu untuk kempen. Sebab sekarang ni kita tahu sokongan-sokongan banyak
banyak beralih kepada Perikatan Nasional kerana mereka dilihat lebih membela isu-isu orang Melayu dan sebagainya. Jadi saya percaya dengan bebaskan Datuk Seri Najib adalah untuk menguatkan lagi sokongan kepada UMNO. Jadi itu adalah langkah politik yang akan dilakukan. Jadi seperti biasa kita tak sokong mana-mana. Kita just bagi tahu based on apa yang kita fikir dan apa yang kita nampak lah. So we'll see. Kita tengoklah apa yang akan berlaku. So, alright. So saya rasa cukup dengan ulasan yang padat dan ringkas daripada Fitri tadi, and then saya punya ulasan berkenaan dengan Royal Pardon daripada Datuk Seri Najib. Jadi kita tengok ini baru pengurangan, belum mencapai objektif lagi. Mereka nak pengampunan penuh. Pengampunan penuh ni seperti yang kita bagi tahu tadi, kes-kes sedang dijalankan pun boleh dapat pengampunan. Itu apa yang kita faham lah based on based on 4 orang ahli politik tadi yang sedang pernah dapat pengampunan diraja. Right, so kita tengoklah macam mana. Jadi saya berharap agar kita tak nak siapa-siapa pun dapat penganiayaan. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, beliau mendapat keadilan. Jadi kalau perkara ni juga benar-benar tidak dilakukan dan tidak bersalah sebenarnya ataupun difitnah secara ada pihak-pihak yang cuba untuk ni. Jadi kita juga mengharapkan sesiapa sahaja yang berada di tempat tersebut diberikan keadilan dan diberikan hak untuk membela diri, insyaAllah. Jadi that's all from me. Yeah, oh great, thanks. That's a really nice insight. There's about the other chronologies yang start mungkin orang lupa all the previous pengampunan, and of course there's a story behind setiap pengampunan and why it's happened, why it's that, and who's why actually the context of that happens during the transition and stuff. So yeah, of course, let's see and then let's see also for the next topic that we'll have lepas rehat. Apa topik yang kita akan ada? Hot Daddy podcast. Oh my god. Alright. Okay. Right. Definitely. Okay, selamat kembali ke Yusra Podcast. Jadi hari ini sekarang kita akan masuk pada topik yang kedua. Jadi topik yang agak berat tadi berkenaan dengan pengurangan hukuman kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri yang ke-6. Jadi kita nak masuk pada topik yang kedua ni, kita akan mulakan dengan inilah budaya. Topik dia adalah budaya menormalisasikan apa-apa sahaja demi viral. Kenapa kita pilih tajuk ni? Kenapa kita tak buat hot issue macam sebelum ni? Kita just empang something yang wow, orang tengok sekali boleh baca, boleh faham kan isu. Budaya menormalisasikan apa-apa saja untuk jadi viral. Alright. Sebenarnya kita tak nak mempromosikan apa-apa yang boleh membantu promosi. Alright, membantu promosi benda-benda yang tidak berfaedah dan tidak baiklah, sebab kita tak nak, lebih baik kita tak tahu daripada kita tahu. Lebih baik kebanyakan orang tak tahu daripada mereka tahu tentang isu-isu yang tak bagus sebenarnya. Alright. Sebagai contoh kita tengok baru-baru ni ada satu podcast yang telah menjemput seorang hot daddy mana dia mengaku telah melakukan zina zina lah dengan lebih 20 orang perempuan. So and record it dan dia jual. That's a crime. Dan dia jual lah. Jadi senang cerita dia adalah pornografi producer, right? So dia ni lah, kita nak cakap pun kita malu juga, tapi something yang kita kena cakap sebab dia telah viral dan menyebabkan banyak perbincangan telah lakukan. Seperti yang kita tahu, kita kena memperbetulkan kebanyakan daripada
fikiran kita bahawa apa yang dilakukan adalah tidak patut dipromosikan. Alright? Tidak patut dipromosikan kerana dia adalah sesuatu yang sangat mengaibkan untuk kita sebagai seorang Muslim yang berada di negara Islam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kalau kita tengok pada kebanyakan kisah-kisah orang-orang yang bertaubat, seperti dalam kitab At-Tawabin ketika Nabi Musa AS, kita masuk sikit topik agama sebab ia adalah sesuatu yang berkaitan, right? Ketika Nabi Musa AS memohon hujan daripada Allah SWT, ketika Nabi Musa mohon hujan, jadi Nabi Musa mengumpulkan pengikutnya untuk melakukan solat istisqa, iaitu memohon hujan, tetapi Allah tidak menurunkan hujan. Seperti yang kita tahu, Nabi Musa ni adalah orang yang boleh berkata-kata dengan Allah SWT. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ketika Nabi Musa bertanya pada Allah, kenapa hujan tidak diturunkan? Allah kata, ada orang yang belum diampunkan dosa daripada pengikutnya. Jadi Nabi Musa kata, suruh orang tu inilah, jangan turut serta. Jadi orang tersebut telah mohon ampun pada Allah SWT, dan Allah telah long story short, Allah telah menurunkan hujan, dan Nabi Musa kata dan daripada kisah ni Nabi Musa sendiri tak tahu siapa yang melakukan dosa tersebut. Alright? Yang melakukan dosa tersebut, dan Allah telah menutup aibnya. Alright? Allah telah menutup aibnya. Seperti yang kedua juga, kisah yang kita tahu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang pemimpin yang tegas. Kita tahu Sayyidina Umar ni kalau dia jalan malam-malam, dia bawa kayu, dia bawa tongkat dia pukul anak-anak muda suruh balik tidur awal. Alright? And then ketika orang-orang bercerita pada zaman jahiliah dulu, orang zaman jahiliah ni sebelum Islam banyak benda dia buat lah. Dia tanam budak, dan dia minum arak, dia berzina dan sebagainya. Dia cerita tentang kejahilan dulu, zaman-zaman dulu. Kemudian Sayyidina Umar akan marah, dia kata, Allah telah menutup aib kau, kenapa kau buka aib kau? Macam tu. Allah telah menutup aib kau, kenapa kau buka aib kau? Jadi Sayyidina Umar sangat marah untuk kita mempromosikan aib, mempromosikan perkara-perkara yang tak baik tadi. Jadi begitu juga dengan kisah ni. Jadi sekarang ni dia ibarat podcast ni, ibarat TV tau. Dia panggil seorang yang sangat tidak sepatutnya dipanggil, kemudian berbicara di khalayak ramai. Kalau orang tersebut mempunyai karakter, credibility, boleh bercakap dan mempengaruhi orang, jadi ialah sesuatu yang sangat bahaya untuk masyarakat kita. Alright? So, adakah kita ketandusan idea sehingga kan kita sanggup menggunakan apa-apa sahaja untuk mempromosikan apa yang kita sedang buat? So that's all based on kisah Nabi Musa dan Sayyidina Umar tadi. Tidak sepatutnya orang mempromosikan ataupun mendedahkan kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan. Even kita, kalau kita ada something jahiliah yang kita pernah lakukan, kita kena sorok rapat-rapat lah. Sorok, tidak wajar diberitahu. Sebab once orang tahu, ada berbagai reaksi lah. Lebih baik, saya rasa dia lebih baik. Contoh, kalau dia berzina dengan 20 orang sekalipun, dia boleh sorok aib tu, kemudian dia teruskan kehidupan macam biasa, orang pun tak kenal. Alright? Ni sekarang ni orang semua kenal dia. Most probably ramai orang kenal dia, dan kita tak tahu apa yang orang nak buat dekat dia. Betul tak? Jadi adalah sesuatu yang tak baik juga, sesuatu yang mengancam keselamatan diri sendirilah. Dan ialah sangat tak bermoral untuk kita menjemput ni, melainkan kita menjemput seorang yang boleh memberikan sesuatu yang baik kepada generasi kita. And then untuk penyokong yang menyokong perkara tersebut, seperti yang kita tahu, Nabi pernah kata kalau kita tak boleh cakap benda yang baik, lebih baik kita diam. Right? So that's all, lebih baik kita jangan type, kita diam lah. Alright, so kita tahu dia viral bukan sebab jemput tu, antara sebab dia viral lah ramai netizen yang memuji yang memberikan kata-kata semangat dan sebagainya.
bukan tak boleh bagi kata-kata semangat, tapi that's not the platform lah untuk buat ni. Dia ada something, sometimes kita kena respond dengan cara yang berbeza. Alright. Sebab tu orang kahwin dua marah. Alright. Yeah. Seperti yang kita tahu Alif Tega, sorry. Cut this part. Ada celebrity ataupun Atik, quick one. Do you agree with Yeah. this statement? I just read this statement this morning. I'm not sure. It's just a black and white statement. I'm not sure. Do you agree that orang sekarang lagi marah kalau laki kahwin dua daripada laki buat benda yang, you know, zina? Zina 20 perempuan macam tu. Yeah. Alright. Saya faham netizen macam ni, dia berzina, jadi kita bagi sokongan moral supaya dia tak buat lagi benda-benda tu. Alright. So itu ni lah. Itu dia punya apa yang kebanyakan daripada mereka berfikir dengan begitu. Tapi ia adalah satu aib. Tak boleh sebenarnya. So orang tahu, oh dia ni dah berzina. Jadi benda tu akan lekat sampai bila. Oh pernah berzina dengan 20 perempuan. Alright. So sebab tu saya kata menormalisasikan. Maknanya kita tak nak orang marah orang kahwin dua lebih marah tentang perkara tersebut kerana perkara tersebut adalah dibenarkan. Alright. Kita nak marah kahwin dua berbanding marah pernah berzina 20 orang. Alright. Kita nak benda ni adalah kalau pemikiran yang benar, yang betul, sepatutnya kita kena marah lagi orang pernah berzina ni dan kita doa kebaikan untuk dia berbanding apa yang orang lakukan perkara yang syar'i, dan kita serah pada Allah. Dia kahwin dua, itu adalah jalan yang betul, right? Apa di sebaliknya kita sepatutnya kita tidak menjaga tepi kain orang kecuali mereka sendiri yang mendedahkannya. Alright, so pada pandangan saya nampak ke arah tu, orang lebih marah orang kahwin dua daripada ni, dan something yang kita kena betulkan. Alright, so ni lah, kita tahu orang kahwin dua seperti yang ada selebriti influencer yang kahwin dua, berbagai kecaman yang dia dapat, and then suddenly kita tengok mereka ibarat dapat bola tanggung, walaupun apa pun yang berlaku mereka akan lancarkan produk mereka. So menggunakan isu-isu tadi. So bad marketing is also marketing, right? So that's all to send from me. So Fitri, macam mana? So sebelum tu we speak about this offline. Sebelum kita start recording, we spoke about this online, where bad marketing is also marketing. So we are more or less people. When I'm saying we, I'm not saying we as a Malaysian, I'm saying we as a Muslims. Because kalau kita nak cakap pasal race, you know, there's no race that tulis kitab or okay, this is the guideline, and you know that guideline yang ditulis oleh manusia ni we can't uphold them, right? So we need some guideline from God. So that's why I ask we as a Muslims. So tapi you know, like it actually there's a lot of roots of the problem, sebab since Malaysians ni kita cepat sangat ikut, right? Kita cepat sangat ikut budaya luar, let's say, even though walaupun sekarang ni kita kecam LGBT, actually there's a few movement that I say, and I know some people that openly say they are lesbian, gays and stuff and that. So benda ni memang ada, and morally bad marketing, and how you could withhold moral to bad marketing is also marketing, you know. So and then it's like a no holds barred, means anything goes, you know. So because you know, we cannot compete dengan orang-orang yang tak ada agama ataupun pegang agama with a less grade, you know, because they can do anything what they want, anything outside of the line, outside of the boundary, untuk dapatkan views, untuk dapatkan, you know, when you got views, you got subscribers, and then you got that
apa that money coming in from that apa nama tu, lepas dia verified or something like that on YouTube. So it's hard to hold a moral conversation, let alone to talk about them. Hey, this is actually Islam teach, so you cannot do that. Because to be honest, we are not strong enough. At least saya tengok like the Malaysians ourselves, we are not strong enough to hold Islam to a certain degree that you can say, hey, this is not wrong. Setiap kali mesti ada je pusing, dia cakap, okay, ni sebenarnya tak, sebenarnya okay, ni sebenarnya boleh, like ada comparison between kahwin dua dengan, you know, dengan 20 people, right? You are willingly to go deep. Okay, sebenarnya kau tak tahu sangat pasal dia, sebenarnya dia macam ni, sebenarnya dia boleh berubah jadi baik, sebenarnya you don't know what's the end, macam mana akhiran gitu, macam mana you are willing to go that deep to justify ataupun to give comfort to him, the one that does all the red flags that all women say, oh, this is a rapist, all the feminism that you try to fight, this is the guy, right? They make women a business, and you willing to go deep untuk dia pun manusia juga. Put it aside. Take orang yang kahwin dua. You read this as face value. You don't go deep into that. You read this at the face value. Face value is dia kahwin dua, dia gatal, you know kalau perempuan marah, you know how bahasa dia orang kan, gatal lah, apa benda lah, nafsu lah. I'm not sure where it goes. I'm not sure where it starts with a lot of things, but macam mana kalau kita nak change all of this? Do we need a wave of I don't know, like, is it our educational cara sistem belajar kita, ataupun is something that start dari rumah, ataupun is something with our friends, or atau is something to do with our smartphone that we read somewhere in independent journalists dekat US that think outside of the box. So in this dating case, I need to think outside of the box. The majority will go against him, but I'm going to go to macam sokong dia. So aku nampak or something like that. I'm not sure how to fix this, because just like what you said just now, this is actually, kalau kita dah normalize kan benda tu, we are heading towards destruction, we are heading towards doom bila orang show off dia punya dosa, which is actually sebenarnya dia buat agak, so it's kind of feel that's normal. I don't know. Lepas tu I've read some riwayat somewhere, I'm not sure if it's a hadith or not, you can correct me if I'm wrong, but there's a riwayat somewhere that said that there's one sin that Allah will not forgive it. I'm not sure. Allah is forgive all the sins actually. I'm not sure. Macam syirik pun actually, if you do taubat, actually you can do you can still return, but the context of giving not forgiving is to bagi tahu yang sebenarnya this is a grave sin. So like, I'm not sure if it's right, you can correct me, that Allah will not forgive the sin that you go out and tell people for. I'm not sure which way. I'm not sure if it's wrong or right. Is it true? Ataupun tak ada hadis langsung pasal tu? I don't sure because Allah SWT Maha Pengampun, Ghafurur Rahim. Allah SWT sangat Maha Pengampun. Tapi kita tak tahu, no idea about that. Tapi tentang syirik tadi, Allah tak ampunkan kalau dia mati dalam keadaan syirik. Faham tak? Kalau dosa-dosa lain, Allah boleh ampunkan dia dari syirik. Contoh, accept syirik. Contoh kalau dia mati dalam keadaan dia riba, ada chance Allah boleh ampunkan dosa dia. Ada chance, mungkin ada amalan-amalan dia Allah boleh ampunkan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan syirik, tak ada chance yang Allah boleh ampunkan dia. And then kalau dia syirik, kemudian dia bertaubat balik, so dia dapat pengampunan semasa dia hidup. Yang tak diampunkan ketika dia mati dalam keadaan syirik. Itulah yang tidak diampunkan. Alright, tapi shout out
bagi tahu orang tentang dosa yang kita lakukan adalah sesuatu yang Tak sangat ada. mengaibkan diri sendiri. Ya, sebab we know that it will not just affect yourself kan, dia akan affect masyarakat sekitar. Ui, ada orang buat. Kita buat jugalah. Buat sikit, Ya, dua, tiga orang kan. Yeah, we know that it's bad. But yeah, someone need to put that. I'm starting to disagree with the fact that if you're a Muslim, you agree with the bad marketing is also good marketing, because we will try to resort of all the bad things because it's bad marketing in the first place because you're doing something like a low blow. Kan? It's not like you're not competing healthily. Tak kita tak ada saingan secara sihat. Macam yang just like what you said, kita ni kurang sangat idea ke, tak kreatif sangat ke, kan? Macam tak ada content sangat ke. So macam contoh nak macam ada drama, dia kan ada few 2 or 3 years previously that kita ada drama yang a little bit steamy ataupun movie yang little bit steamy, ada macam adegan, dia bukan adegan buat benda tu, tapi dia adegan yang ya, ni kosong, ni satu, equal to berapa, dia macam we can put the puzzles in there. Actually dia buat benda tu. So drama macam tu dekat US and UK semua dah banyak, tapi cuma kat Malaysia tak ada. And then we are starting towards that, and it's actually dangerous to our society as a whole, especially Muslims overall. Yeah. And speaking about influence, there's one guy that stood out dalam kalangan kita yang really really give a good example and receiving flowers that he actually deserve, which is Khairul Aming, right? Made, ya, made 1 million in 3 minutes, which actually the hard work yang dia buat for the past 7 to 8 years before dia went viral masa COVID. Itu 2020 ke 2019, I'm not sure. And then he pick up from that, and he's being a good role model for people to start from zero, tak ada connection, stay out of negativity, stay out of scandals. Dia tak buat any statement yang could bite him in the future. That's the guy that I'm not sure kalau Khairul Aming pernah ada masuk dalam podcast sebelum ni. I'm not sure. Ke sebab dia terlalu busy atau sebab dia tak berapa steamy. ya. Yeah, Khairul Aming. It's a good guy. Want to talk about Khairul Aming? So nak masuk topik tu lah. Yeah, sure. Tak tahu. Okay. Dalam kita cerita tentang normalisasi apa-apa saja untuk viral. So kita masuk juga tentang topik yang viral minggu lepas, iaitu Khairul Aming buat dia buat apa, kita bukan kata keuntungan lah, maknanya dia berjaya untuk jualan lah, sales 1.2 juta something, 1.2 juta something, jual apa, dendeng lah, makanan yang boleh dimakan. And then kita tahu makanan yang boleh makan, makanan memang boleh dimakan ya. Alright, so Khairul Aming dia jual dendeng, dan kita tahu dia marketing hanya 4 hari saja. Dia cerita tentang produk, awareness tanpa, diorang kata tanpa berbayar. I don't know. So hari Jumaat tersebut dia launch produk tersebut, 80,000 sold out. So sales 1.2 juta. So kita tengok dia bukan cerita tentang 3 minit seperti dia bukan tentang 3 minit. Dia adalah cerita tentang perjalanan hidup dia daripada awal sehingga akhir, dan hasil dia 3 minit. Seperti yang dulu waktu kita belajar dulu, Fitri, saya selalu cakap dekat tim-tim nasyid kita, cakap you practice jam-jam untuk persembahan 3-4 minit. Right? Yeah. Atau kita practice lama kan, setiap hari practice untuk persembahan 3-4 minit, ataupun satu lagu maybe takkan lebih daripada 10 minit lah, right, untuk perform. Tapi ialah 10 minit ataupun 3-4 minit tersebut adalah hasil daripada kerja keras kita on the background, right? Seperti Khairul Aming juga, dia lancarkan sambal nyet, and then a little bit ada, dia buat sales, dia jual 10,000 dalam masa setengah jam, 1 jam, lebih kurang around that lah. So
So dan tahun lepas saya baca di news bahawa dia punya sambal bukannya drop. Selalunya kita tengok kalau orang lancarkan produk baru sebab mungkin dia punya produk dah drop, right? So dia lancarkan produk baru. Tapi untuk keramik, dia punya sambal dia tahun lepas 40% lebih tinggi daripada tahun sebelum tu. Alright, contoh tahun lepas 2023. So 2023 ni 40% jualan dia lebih tinggi daripada 2022 punya sales lah. Jadi tahun 2024 dia lancarkan satu produk baru. Jadi dia bukannya sebab sambal dia dah kurang, tak dapat sambutan, so dia lancar produk baru. No, dia lancar produk baru. Dan dia explain juga the logic tentang apa yang dia lakukan. Dia tak nak, orang tanya dia kenapa tak buat sambal lain, alright? Kenapa tak jual sambal lain instead instead of dia jual dendeng, kenapa tak jual sambal yang lain kan? Dia bagi tahu, dia rationalkan benda tu juga, which is nampak sangat cerdik lah kan. Dia kata kita nak buat satu produk yang dia complement, bukannya dia berlawan. Alright, so orang boleh beli sambal and then beli dendeng juga. So dia mix, boleh masak sekali lah. So dia dapat jual dua produk untuk dekat satu customer, dia boleh jual dua produk. Dan dua produk tu dia complement, bukannya sambal. Contoh Fitri, takkan kita nak makan satu makanan, dua sambal, right? Dua sambal yang berbeza, right? Saya tak tahu kalau ada orang pernah buat benda tu. Tapi jaranglah daripada kita mungkin ada satu sambal dan yang kita akan makan dalam satu-satu masa lah, dan next time kita ikut sambal lain. So dia rationalkan benda tu, dia bagi tahu, dia awareness kan, dia bagi tahu tentang proses macam mana nak buat R&D dia selama setahun dan produk ni sesuai untuk siapa. So end up the result 1 juta lebih dalam masa 3 minit sales terpantas di TikTok. Dia buat pun satu platform je, TikTok, sebelum ni Shopee, alright. So it is sesuatu yang sangat impress semua orang. Dan dia dapat TikTok awards hari tu. Dia bagi apa yang dia bagi tahu dalam ucapan dia. Dia tak bagi tahu you tak payah belajar, you jadi content creator, right? Tak pergi sekolah. Dia tak cakap, tapi dia bagi tahu tentang key success. Sesuatu yang sangat merupakan kunci untuk dia berjaya and then kekal relevant. Alright. Kita tahu hari ni ramai orang seperti yang saya tahu podcast yang jemput 20 orang, podcast yang menjemput inilah tetamu tadi tu yang nak bersinar dengan 20 orang tu, dia mungkin dikecam waktu ni and then bulan depan orang dah lupa dah, orang pun tak tahu. Dan bad mungkin view dia makin menurun, alright. Dan tapi Khairul Amin kata apa, belajar sampai habis, belajar study setakat yang yang selagi boleh belajar kita belajar untuk kita hasilkan konten-konten yang berkualiti, so that kita boleh kekal relevan. Jadi kita nak kekal relevan, kita mesti kena ada ilmu lah. So kita kena belajar. Itu yang diperkatakan oleh Khairul Amin. Right. So good example. Saya rasa tak ada bad marketing yang dia cuba buat, ataupun dia cuba baling sambal nyet dekat orang bagi pecah dan viral. Saya tak sure dia baling dendeng kat orang ke. Kita tak nampak. Prank, baling dendeng kat kepala orang. Ataupun dia suruh orang-orang yang pelik-pelik promote dia punya dendeng ke. I don't see that. Just nampak banyak komen positif daripada feedback daripada Khairul Amin. This one guy yang orang akan support dia walaupun ada orang kata, contoh kalau saya personally, even kalau sambal tu mungkin orang kata kurang sedap, orang kata kan, I still will support. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak nampak Khairul Amin berjaya, and then kita nak this one guy jadi example bahawa good marketing is very good. Dia boleh bagi inspirasi pada orang-orang yang di luar sana dengan belajar dan sebagainya. And then kita nak hargai encouragement yang dia pernah buat, video-video yang cantik, shooting, and then resipi-resipi yang dikongsi untuk bulan puasa. Kalau kita nak bulan puasa, WhatsApp guys, itu dah jadi trademark kan. Kita pun nak tengok 30 hari nak masak apa sepanjang bulan puasa, hari apa nak buat. So most probably saya tanya orang di luar sana akan refer video Khairul Amin.
right? Tentang apa yang dia nak buat. Jadi it's good example. And then contoh, hari ni kita makan tak sedap, dia akan buat R&D lagi supaya benda tu jadi sedap. Maknanya kita willing to invest dekat orang yang kita tahu dia bukan stop setakat tu. Dia akan go further. Tak ada orang yang buat sesuatu yang awal-awal dah perfect. Itu maksud saya lah. Bukannya saya nak invest dekat orang yang kita tahu dia setakat tu je. Kita tahu kita akan invest ni, kita tahu value of money kita akan pergi pada dia. Dia mungkin akan dapat keuntungan, tapi dia akan teruskan buat konten-konten quality yang mendidik masyarakat, and then konten-konten ataupun produk-produk yang akan memberi value pada orang. Alright? So I think worth it. Kalau orang kata komen-komen negatif di luar sana, kita bukan nak justify makanan apa semua, tapi kita nak bagi tahu yang this type of person akan sentiasa improvise dalam kehidupan dia, right? Akan improvise team dia. So why not kita support, right? Kita pun tahu Khairul Aming pun dia pergi satu kedai, dia makan sedap, and then dia viralkan kedai tu. Esoknya kedai tu beratur orang ni. That type of influence he has untuk rakyat Malaysia. So very good. I think that's all untuk saya cakap tentang Khairul Aming yang saya rasa ramai orang nak jadi macam dia. Alright. So Fitri, macam mana? No, that's it. Because I've already talked about Khairul Aming, right? And then you said that just want to add a little bit when you said about giving money and giving feedback, and that's actually a good point. But I used to play games previously, and among the community of the members, let's say Konami, and they create games, and every year they keluarkan game baru, and then people buy, and then bagi feedback, and then diorang send update for patch. And then we also saw macam games yang macam walaupun feedback bagi banyak kali, walaupun benda tu free, dia still akan dapat overwhelmingly bad negative review. So actually, that's actually the foundation of macam people, like keluarkan dulu, whatever people say, take it, and then improvise from there. Yeah, that's actually what we want. Ya, lagi satu, Khairul Aming jual makanan dekat orang semua berbeza lah. Kan kita nak dekat, contoh daripada 80,000 orang, kalau 2-3 orang yang komen, so I think it's okay. Yeah, it's okay lah. Dia tak perlu ambil pendapat yang 2-3 orang yang bitter komen dan sebagainya, tak sedap dan sebagainya. So sebab dia 80,000 orang jual, melainkan 80,000 terjual, 60,000 komen. So dia boleh ambil something daripada situ. Tapi kalau 2-3 orang, so just continue the good work, and then make sure that you improvise the system, jaga welfare, kebajikan pekerja-pekerja. So terus jadi inspirasi untuk ni lah. Don't buy expensive car. Auto dia naik Beza je. If I'm not mistaken, naik Beza. Ya, dia pakai Beza je sekarang ni. Jangan beli kereta mahal. Jangan beli kereta mahal selagi kebajikan staff tak terjaga. Right? I think dia lebih mahir daripada kita lah. Yeah, of course. I think right, 10 years from now, dia akan jadi the godfather of entrepreneur kat Malaysia. I mean, from amongst the citizens yang start from zero. Yeah, I think macam he'll be on that level. But let's see where. I think 10 years, as of now, dia akan ada, like a lot of factories all over Malaysia. And 20 years from now, probably dia akan kembangkan mungkin luar negara probably, yeah. But all this is good marketing, my friend. That's what we want. Yeah. Lagian tu dia bukan biasa-biasa lah. Dia belajar dekat US dulu. So this one guy yang belajar dekat US tapi tak menormalisasikan apa yang ada di US dekat Malaysia. So, that's true. So kita ada good example. So why not kita follow good example?
kita just for wrap up, saya rasa kita kena meningkatkan lagi ilmu ukhrawi kita untuk ni lah, kita kena tahu yang hukum ni dia ada tiga. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal lah. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Hukum syarak ni pemutus dia, hukum ni maksudnya adalah hakim. Hakim tu siapa? Hakim ni pemutus dia siapa? Pemutus. Hukum syarak ni pemutus dia Allah SWT. Kalau kita berzina, kita kena ni. Itu adalah daripada Allah SWT. Alright. Itu adalah pemutus hukum. And then hukum adat lah kebiasaan dia. Kalau kita campak apple ke atas, dia tetap akan jatuh ke bawah. Adat dia macam tu. Right? And then hukum akal. Akal dia, pemutus dia lah akal fikiran kita. So, kalau kita buat something, kita ada akal yang kita boleh fikir benda ni baik ataupun tak baik. Jadi kita kena tahu semua, akal kita tak boleh lebih daripada syarak. Akal kita fikir macam ni, kata betul, tapi syarak fikir, syarak kata lain. Okay, akal kita kata zina adalah bagus. Alright, kan? Contoh, akal kita kata zina adalah bagus, tak payah kahwin, tak payah keluar duit. So ni macam tu, tapi syarak kata zina kena sebat sebab dia boleh merosakkan humankind, apa generasi-generasi akan datang, nasab dan sebagainya. Jadi kita kena ikut tu. So bila something yang crash ataupun cross dengan akal kita, kita kena sentiasa ikut dengan hukum syarak lah. Hukum syarak ada dua, hadis dan Quran. Jadi kita kena sentiasa refer pada sana. Bila akal kita salah, kita kena sentiasa terima. So nak betulkan akal kita kena akal kita selari dengan hukum syarak. So that's why I think semua orang kena meningkatkan, termasuk saya sendiri dari Fitri, kita kena meningkatkan awareness tentang ilmu-ilmu agama kita, dan kita supaya kita boleh berfikir dengan betul berdasarkan apa yang dilandaskan oleh syarak dan Allah SWT, dan syarak ni apa Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah bersempena dengan Isra' dan Mi'raj. Akal kita kata jadi saya nak landing ni. Akal kita kata Nabi pergi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa and then naik ke langit. Akal kita kata it's not logic. Tapi Allah SWT kata dalam Quran, Allah telah Isra'kan Nabi ke langit lah. Jadi itu adalah perkara yang berlaku apabila sesuatu yang tak boleh diterima oleh akal kita dan syarak membenarkan tersebut, jadi kita kena terima dia dengan sebaiknya. Dan ada banyak perkara yang akal kita salah tetapi syarak yang lebih betul, yang kita tak sampai lagi pada tersebut. Ialah sebab Al-Quran dan hadis ni adalah manual kita kan. Manual panduan dalam kehidupan kita. Yang buat panduan tu adalah pencipta kita. So dia lebih tahu daripada apa yang kita tahu. Alright, so that's all from me. So salam Isra' Mi'raj. Salam Isra' Mi'raj, yeah. And that's it from us. Yep, thank you. If you find values in this video, something yang kita boleh ambil dari pengajaran atau nilai murni or whatever we learn from school, just like and subscribe, my friend, and we'll meet inshallah next week. All right, have a nice weekend, everyone. All right, so bye. Assalamualaikum.